Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Okay, tajuk yang akan cikgu bawakan pada minggu ini ialah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 11 dan 12. Okay, standard pelajaran bagi tajuk ini ialah 1.1.5, K1.1.7 dan K1.1.8. Okey, standard pelajaran. Okey, standard pelajaran 1.1.5, murid dapat menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Nanti lepas murid-murid belajar tajuk ini, cikgu harap murid dapat menghuraikan sebab dan akibat peristiwa dalam sejarah. Okey, yang kedua, K1.1.7 menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Yang ketiga, K1.1.8 menjelaskan kepentingan menghargai sesuatu peristiwa sejarah negara. Okey, ini sebab dan akibat peristiwa dalam peristiwa sejarah. Sama dalam buku teks. Murid-murid boleh tengok buku teks halaman halaman 11. Contoh ni salah satu contoh yang boleh kita kaitkan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Contoh paling dekat dengan kita kan, Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Di sekolah kita setiap tahun kita akan buat Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Tahun lepas je tak buat sebab kita berada dalam pandemik COVID-19. Jadi Hari Anugerah Kecemerlangan tu tak dapat dibuat. Okey, sebab mengapa Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik ini diadakan di sekolah? Tujuan apa hari tersebut diadakan? Pihak sekolah adakan. Kenapa? Sebabnya untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Sebab tu diadakan Hari Anugerah Cemerlang tu. Jadi setelah buat program tersebut, setelah kita, sekolah buat aktiviti tersebut, apakah kesan, akibatnya dari program tersebut yang diadakan tersebut? Okey, akibatnya, akibat maksudnya kesan. Murid belajar dengan tekun. Maksudnya ia memberi dorongan kepada murid-murid yang belajar di sekolah tersebut belajar dengan tekun kerana mahu menerima anugerah di Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, cikgu baca yang buku teks. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Mengapa pentingnya kita tahu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah? Kerana memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Baru kita faham mengapa sejarah itu berlaku. Apakah iktibar yang boleh kita ambil dari
sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa dahulu. Contohnya kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511. Kan kita dapat belajar daripada peristiwa tersebut. Okey, salah satu punca mengapa Melaka jatuh kalah ke tangan Portugis kerana masyarakat Melaka pada masa tersebut tidak bersatu hati, tidak bersatu padu, kan, saling tidak menghormati antara satu sama lain, kan, berlaku perebutan kuasa. Jadi apabila tidak ada perpaduan, jadi pasukan tentera Melaka dan juga masyarakat Melaka sangat lemah. Ini memudahkan pihak luar datang menyerang dan mengalahkan mereka. Jadi kita kena ambil iktibar, peristiwa tu sebabnya rakyat Melaka tidak bersatu padu. Jadi sekarang kita mesti, semua rakyat Malaysia mesti bersatu padu untuk menjaga kestabilan negara. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Yang tu kesan ataupun akibat untuk menaikkan semangat murid. Semua murid, kan, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat anugerah di Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, ni gambar dalam buku teks. Sekolah pun dekat je, dekat JB. Sekolah jenis kebangsaan Cina Fung Yu 4 Johor Bahru. Okey, Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, di bawah tu ada persoalan. Apakah kesan jika murid tidak rajin mengulang kaji pelajaran? Apakah kesannya? Akibatnya, kalau kita asyik main game je, kan, tak belajar, tak ulang kaji, kesannya kita lemah dalam mata pelajaran, kan? Kita lemah dalam akademik. Jadi apa yang perlu murid-murid buat? Rajin-rajinlah ulang kaji pelajaran. Kerja sekolah yang cikgu berikan tu buat, kan. Okey, ini salah satu contoh peristiwa yang boleh kita kaji sebab dan akibat. Okey, peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mendapatkan kemerdekaan. Zaman nenek moyang kita dulu, kan, British telah datang ke negara kita dan menjajah. Jadi masyarakat zaman dahulu, masyarakat pada masa itu berjuang membebaskan tanah air, sehinggalah kita berjaya mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1957. Ataupun dengan tarikh yang lebih tepat 31 Ogos 1957. Kita tengok peta yang dipaparkan. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Persekutuan Tanah Melayu tu maksudnya negara kita lah, Malaysia. Sekarang dinamakan sebagai Malaysia. Kalau dulu-dulu dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Sebabnya, sebab berlakunya peristiwa tersebut, peristiwa kemerdekaan Tanah Melayu, puncanya sebab British menjajah Tanah Melayu. Akibat dari peristiwa tersebut, rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Masyarakat dahulu, kan, berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Malah
ramai yang terkorban. Nanti lepas ni murid-murid akan belajar tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan tanah air. Ini salah satu contoh masyarakat pada masa itu berjuang dalam menuntut kemerdekaan. Penentangan terhadap Melayan Union, yang tu kan, masyarakat melakukan tunjuk perasaan. Semua golongan masyarakat, ada kanak-kanak, lelaki, perempuan, tua, muda. Gambar yang kedua, pengisytiharan kemerdekaan. Yang tadi tu tunjuk perasaan. Yang gambar pertama tu tunjuk perasaan menentang Melayan Union. Kalau dulu British nak melaksanakan Melayan Union, bila melaksanakan Melayan Union, keistimewaan orang Melayu dan juga Bumiputera telah dihapuskan. Raja-raja pun tak ada kuasa. Jadi masyarakat pada masa itu sangat marah dan mereka turun di jalanan, tunjuk perasaan membantah Melayan Union. Gambar yang kedua, pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Ini diadakan di Stadium Merdeka sewaktu Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman, mengisytiharkan kemerdekaan dengan laungan Merdeka di Stadium Merdeka. Ini salah satu contoh peristiwa-peristiwa sebab dan akibat dalam negara kita memperoleh kemerdekaan pada tahun pada 31 Ogos 1957. Peristiwa penting itu berlaku melalui perundingan antara Tunku Abdul Rahman dengan kerajaan British. Akibat perundingan tersebut, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu diberikan oleh kerajaan British pada 31 Ogos 1957. Tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu tunjuk perasaan. Masyarakat dahulu tunjuk perasaan menentang penjajahan British. Gambar yang kedua tu perundingan London, perundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan. Gambar yang ketiga, Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan. Cikgu ulang balik lagi Tunku Abdul Rahman ni merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Maksudnya kita dapat mengambil iktibar peristiwa yang berlaku dulu. Kalau masyarakat Melaka dahulu tidak bersatu padu, tidak taat pada pemerintah, jadi Portugis dengan begitu mudah menakluk Melaka. Jadi kita kena ambil iktibar. Sekarang kita tak boleh berpecah belah. Masyarakat tak boleh berpecah belah. Kena bersatu padu, kena taat pada kepimpinan negara. Barulah negara kita kuat dan stabil. Bila negara kita tak stabil, anasir luar ataupun pihak luar akan cuba menjajah negara kita. Apakah kepentingan peristiwa sejarah? Apakah kepentingannya? Peristiwa sejarah dapat membolehkan kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah yang berlaku. Rumusan yang murid-murid belajar hari ini, bolehlah cikgu simpulkan. Satu, yang pertama,
Sesuatu peristiwa yang berlaku mestilah mempunyai sebab dan akibat. Okey, sesuatu peristiwa yang berlaku sebelum ini, mesti ada sebab dan akibat. Okey, sebab bermaksud punca. Sebab tu bermaksud punca, faktor-faktor. Nanti murid-murid naik sekolah menengah, murid-murid akan selalu belajar dalam mata pelajaran sejarah ni faktor-faktor yang menyebabkan. Kalau sekolah menengah dia jarang guna punca ataupun sebab, dia akan guna faktor-faktor. Dan akibat bermaksud kesan, kesan dari peristiwa tersebut, akibat dari peristiwa tersebut. Okay, yang ketiga, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa yang telah berlaku. Yang ni sama yang macam cikgu bagi penerangan tadi. Okey, kerja di rumah minggu ni agak senang. Okey, salin semula nota sejarah yang cikgu berikan. Yang kedua, buat dalam buku tulis sejarah. Ini macam biasa. Okey, ni latihannya. Okey, tulis hari, tarikh, tulis tajuk, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, standard pelajaran pun tulis 1.15, K1.1.7, K1.1.8. Okey, salin semula nota di bawah. Salin je, murid-murid salin, bukan print dan tampal, tapi salin saja. Okey. Okey, yang pertama, apa nota yang cikgu berikan? Sesuatu peristiwa yang berlaku mestilah mempunyai sebab dan akibat. Yang kedua, sebab bermaksud punca dan akibat bermaksud kesan. Yang ketiga, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa yang telah berlaku. Okay, yang keempat, kita boleh memahami sesuatu peristiwa sejarah dengan mengetahui sebab dan akibat peristiwa tersebut. Okay, seterusnya, okay, yang kelima, sebenarnya kita dah selesai. Ini merupakan tajuk yang terakhir, tajuk kecil yang terakhir dalam tajuk utama, sejarah awal negara, mengenali sejarah. Okay, dalam unit 1, tajuk sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah ni merupakan tajuk yang terakhir dalam unit 1, iaitu mengenali sejarah. Jadi setelah kita belajar semua tajuk-tajuk sebelum ini, terdapat pelbagai kepentingan yang boleh kita peroleh melalui mata pelajaran sejarah, melalui peta buih di bawah. Okay. Melalui kita belajar sebelum ni, apa yang perlu, apa yang kita dapat. Okey, kepentingan mempelajari sejarah. Sebab tu tajuk yang pertama ni, tajuknya mengenali sejarah. Jadi setelah kita belajar tajuk-tajuk ni, terdapat lebih kurang 7 kepentingan mempelajari sejarah. Yang pertama, merangka wawasan masa depan. Okey, yang kedua, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Yang ketiga, berbangga sebagai warga negara Malaysia. Yang keempat, memahami sejarah awal tamadun kita. Yang kelima, menghargai sumbangan tokoh silam. Yang keenam, membentuk kepribadian bangsa. Yang ketujuh, memupuk perasaan jati diri. Okey, yang ni murid-murid lukis, lukis. Sama seperti ni, peta buih. Okey. Okey, dah selesai. Sekian, terima kasih. Nanti bila kerja murid tu dah siap, cikgu akan tanda bila buka sekolah nanti pada minggu hadapan, bermula 8 Mac. Okey, sekian, terima kasih.